بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah tuan-puan, seperti biasa kita sambung pengajian kitab kita, Kitab Idaman Penutup jilid yang pertama, muka surat 56. Tajuk dia fard rukun, tajuk dia syarat sah rukun yang ketujuh daripada 13 rukun sembahyang, iaitu sujud. Kita bincang malam ni, akan sambung perbincangan berkaitan dengan tata cara sujud ataupun syarat sah sujud yang sempurna di sisi mazhab kita, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab kita ini dia sebut syarat 5 syarat yang mesti kita patuhi supaya sujud kita sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah last sekali tuan-puan kita akan sebut 6 perkara sunat di dalam wuduk, kombinasi di antara perbuatan wajib dan juga perbuatan sunat di dalam sujud. Ada lebih kurang 6 perkara yang kita dah buat. Kadang kita tak tahu saja 6 benda yang kita buat itu sebenarnya sunat ketika kita sujud. Baik. Kita sambung lagi tuan-puan, sebelum kita nak sebut sunat, kita sambung perkara wajib ataupun perkara yang perlu kita patuhi, iaitu syarat sah sujud yang kedua. Syarat sah yang pertamanya ialah sujud mesti, perbuatan sujud kita mesti ada tumakninah. Mesti berhenti ke semua perbuatan kita. Itu dia panggil sujud dengan tumakninah, dengan cara berhenti semua pergerakan kita. Jangan sujud masih goyang kepala, tangan masih duk bergerak. Mesti ke semua anggota tubuh kita berhenti daripada bergerak. Sekurang-kurang masa berhenti itu sempat untuk kita mengucapkan subhanallah. Kalaulah berhenti juga tapi sekejap sangat, maka tidak dinamakan tumakninah di dalam peraturan sembahyang ataupun di dalam peraturan agama. Baik, sambung yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Syarat yang kedua, sekurang-kurangnya sujud disyaratkan sebahagian daripada dahi, bukan semua dahi, sebahagian. Sebahagian daripada kawasan dahi hendaklah, ini wajib, kena yang tersentuh pada tempat sujud itu dengan keadaan terbuka. Dahi ini bukan seluruh kawasan dahi ini kena buka. Sebahagian sahaja kawasan dahi ini mesti buka, mesti sentuh tempat sujud kita. Kita dah sebut bulan lepas tuan-puan, minggu lepas. Kalau semua kita balut dahi kita tuan-puan, ada orang pakai serban nampak nak keni je tuan-puan. Ataupun pakai kopiah ni, dia main pakai kopiah depan ni. Nampak keni saja, dia sujud atas apa? Dia sujud atas kopiah dia. Dia sujud atas dia punya serban dia, maka status sujud dia tidak sah. Kenapa? Kerana syarat yang mesti kita akur, mesti kita patuh. Syarat ketika mana nak sujud, mesti terbuka kawasan kepala. Adakah semua kepala pula dahi? Adakah semua terbuka? Tak. Sebahagian sahaja yang disyaratkan terbuka. Maksudnya tuan-puan, sebahagian ini mungkin bukan 1/2, 1/3. Asalkan sedikit kawasan dahi ini kena ataupun tersentuh tempat sujud kita, maka
maka sah. Tu. Baik, ini mudah saja. Jangan nak cuba elakkan daripada berlapik. Jangan berlapik dengan sesuatu. Tak boleh beralas ataupun berlapik dengan sesuatu. Dia kena buka. Jika ada lapik, nescaya tidak sah sujud. Kecuali yang lapik itu alaslah, bukan lapik sejadah itu tidak. Maksudnya ketika kita sujud ini ada satu benda di dahi kita. Jika ada lapik ataupun dia panggil ada benda di dahi kita, kopiah ataupun serban dan sebagainya, nescaya tidak sah sujud. Tidak sah sujud kalau kita ada benda di dahi kita. Melainkan ataupun kecuali kerana ada balut luka yang sangat sukar ataupun susah dan sukar hendak membukanya. Balut, terpaksa doktor balut semua dahi kita. Luka tuan-tuan, terpaksalah kena balut dahi ni. Ambil wuduk, kena tayamum lah. Orang panggil wuduk dan tayamum. Itu akan datang. Dia punya etika mengambil wuduk dan tayamum tu kita akan bicarakan datang dalam tajuk khusus tayamum. Dah terlepas. Dia tajuk awal. Baik. Ketika itu, ketika sukar untuk buka balutan di dahi dia ini, kalau situasi yang terdesak, tak boleh buka. Kalau boleh buka, wajib buka. Tak boleh buka luka yang orang panggil apa, kalau buka ini tak boleh doktor kata. Maka balut, terpaksa kena balut. Mengelak daripada kena air dan sebagainya, maka dia boleh sukar untuk dibuka. Ketika itu, ketika sukar hendak membukanya itu, baharu diluluskan, baharu sah dengan tiada payah, tiada perlu dibuka. Dan sah sujudnya. Sujud di atas balutan itu sah. Kenapa? Kerana situasi yang perlu kepada balutan. Tak boleh nak buka. Sah sujud dan tiada wajib qada sembahyangnya. Tak perlulah qada sembahyang dia. Kenapa? Kerana dia situasi yang tak boleh dia buka. Yang kata tak perlu qada itu melainkan jika kalau situasi ni perlu qada, melainkan jika ada najis di bawah balut itu. Balut ni kalau ada najis, darah yang banyak dalam balutan, nanah yang banyak dalam balutan, ataupun ada benda ubat luka yang najis, maka itu kena qada lah. Jika ada najis di bawah balut itu, najis yang tiada dimaafkan ketika itu, wajib qada. Settle. Baik, ada dia 7 semua tuan-tuan, 7 anggota wajib rapat tempat sujud. 1 anggota yang dahi yang kita bincang ni mesti terbuka sebahagian daripada kepala. Mesti sebahagian daripada dahi, mesti kebuka sebahagian sedikit daripada dahi. Maka dia nak cerita ada pun yang muqabil, dia nak cerita pula isu 6 lagi. 2 kaki dan 2 tangan. Kepala lutut tu sudah tentunya kena tutup. Adapun tapak tangan dan tapak kaki. Adakah wajib buka? Adapun tapak tangan dan tapak kaki tidak wajib dibuka. Tangan kita tuan-tuan boleh pakai glove dan tapak kaki kita boleh pakai stokin. Tak wajib buka. Hanya sungguh pun tak wajib tuan-tuan, kalau nak pahala jangan pakailah stokin dengan apa panggil apa? Sarung tangan. Hanya sunat sahaja buka stokin dan juga sarung tangan. Jadi tak payah pakai sarung tangan, melainkan sejuk sangat tuan-puan. Kalau tak pakai sarung tangan dan stokin menggigil. Ataupun tak upaya nak buat sunat lah. Nak buat sunat sampai menggigil-gigil ni bukanlah. Jadi pagi ni pakai stokin, main subuh ni tuan-puan ataupun bangkit tahajud, kena air sejuk sangat, terpaksa kena pakai stokin, kena pakai sarung tangan bagi tahan sejuk, itu tak menjadi isu lah. Itu tak menjadi isu, tak menjadi orang panggil makruh. Hanya sunat sahaja, sunat buka. Tetapi kedua-dua lutut dan kedua-dua tapak tangan dan perut jari kaki
wajib dikenakan pada lantai. Ini isu lain tuan-tuan. Ha? Baik, kita nak bincang pula masih syarat yang sama, syarat yang kedua, cuma isu. Isu dia apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan biasa dengar polemik lah, dia panggil perdebatan, ada orang kata sah, ada orang kata wajib, ada orang kata tak sah. Iaitu isu kaki di belakang. Kaki belakang ni bukan terangkat memang tak sah. Terangkat macam itik tu. Kan dia tuju sebelah kaki dia terangkat. Terangkat macam tu. Tak rapat. Dia kena rapat. Dua kaki, dua tapak, dua kepala lutut, dua tangan, dahi kena rapat ke semua. Tiba-tiba ada orang sujud, kaki sebelahnya ke atas, sebelahnya rapat lah. Dua-dua tak rapat. Jarang tuan-tuan. Kalau dua-dua naik, jarang. Kalau kepala lutut aja rapat. Tiba-tiba dua kaki tak rapat. Ada juga. Tapi jaranglah. Biasanya dia akan satu rapat, satu tak rapat. Ataupun dia main macam ni tuan-tuan. Letak akap. Diletak akap. Diletak akap. Dia tak ada kerja tuan-tuan. Dia tak ada kerja, dia main tak letak seangkat. Tak letak seangkat. Bukan isu tu. Kalau dia terangkat sebelah tuan-tuan kaki, maka tidak sah. Kenapa? Kerana tidak dinamakan sujud yang sempurna. Kerana sujud sempurna kena rapat 7. 2, 7. 5 tak boleh. 6 lagi, 6 tak boleh. Jadi, isu yang kita nak bincang, rapat perut anak jari kaki. Ni perut dia. Ni perut anak jari kaki dan juga ibu jari kaki. Adakah wajib? Bukan rapat hujung. Ada orang yang jenis keras kakinya. Tak lembut tuan-tuan. Hanya boleh pacak macam tu saja. Nak tekam tak kena ni. Tak kena dia punya perut jari. Dia hanya boleh pacak macam tu je. Ibu jari kaki dia keras sangat. Ataupun anak-anak jari kaki ni macam tu je dia letak. Dia tak boleh nak lentik, lembutkan. Sebab ada setengah orang dia boleh lembutkan supaya kena ni. Supaya anak, dia panggil perut anak jari kaki juga rapat tempat sujud. Itu isu yang kita nak bincang. Jawab dia tuan-tuan sebelum kita baca. Qaul yang mu'tamad, wajib rapatkan perut ibu jari kaki dan seluruh anak jari. Seluruh tu makna yang mampu lah. Yang terangkat ada anak jari kaki yang kecil sekali tu tuan-tuan. Tak rapat yang tu. Mana nak rapat yang tu? Jadi rapat ni, hak mana panjang tu dia boleh rapat. Panjang apa? Rapat perut anak jari kaki dan ibu jari kaki kena rapat. Ini qaul yang mu'tamad. Wajib rapat. Lepas tu kalau tuan-puan dengar perdebatan, ada kata wajib rapat. Saya nak rapat macam mana? Kerah kaki. Berapa puluh tahun pun semayang kerah juga. Lainlah mu'alaf baru semayang 2-3 hari. Itu kita tak bincang isu. Memang tak rapat. Dia orang ni nak duduk iftirah pun tak boleh. Nak duduk kaki pohon jatuh sebelah tu. Tak boleh. Bukan senang tuan-tuan. Kita tengok je pok-pok kita semua boleh. Ni sebab daripada dulu lagi duk buat exercise. Otot-otot kita dah lembut dah. Cuba suruh orang yang baru masuk Islam, tuan-tuan. Dia nak rokok pun sakit pinggan. Kita ni exercise setiap hari. Rokok biasa je. Tidak memang boleh lah. Sujud biasa kita. Duduk antara dua sujud. Mudah lagi. Tapi duduk tahiyat akhir tu. Bukan semua orang boleh. Jadi, qaul tuan-puan tak perlu kita panggil apa berkhilaf. Memang dia khilaf di kalangan ulama. Qaul dhaif mengatakan sah. Dia qaul mu'tamad wajib. Qaul mu'tamad wajib rapat. Adapun qaul dhaif tak wajib rapat. Hanya letak macam tu pun sah. Letak kita pacak je. Perut anak jari tu tak perlu lentikkan di tempat. Maksudnya di sejadah lah. Tak perlu rapat. Jadi qaul mu'tamad wajib rapat, qaul dhaif tak wajib. Baik, kita tengok isu dia. Apa yang dia musannif tulis. Tetapi keduanya lutut, keduanya tapak tangan
dan perut jari kaki wajib dikenakan pada lantai atau pada sajadah. Perut jari kaki wajib dikenakan pada lantai ataupun pada sajadah. Sekiranya tidak dilakukan demikian itu, nescaya tidak sah sujudnya. Kenapa? Kerana syarat sah sujud itu hendaklah di atas 7 anggota. Ini qaul mu'tamad. Kedua lutut, okey, tak ada masalah itu. Kedua tapak tangan dan perut jari kaki di belakang tu. Perut jari kaki. Inilah perut jari kaki ni, belakang tu. Jari kaki. Perut jari kaki tu wajib dikenakan pada lantai. Bukan sunat, wajib dikenakan pada lantai. Ini qaulian mu'tamad. Adapun qaul dhaif tak wajib. Ni dia cerita ni tuan-puan, wajib kena pada lantai ni. Maksud apa di sini ni? Maksud di sini ni dia nak cerita dua benda. Asas tu kena. Asasnya bukan perut je. Qaul dhaif ni tuan-puan, qaul dhaif perut je tak kena. Tapi jari kaki tu kena, mesti rapat. Tak boleh tak rapat. Jari kaki dan ibu jari kaki tetap kena rapat. Cuma beza dhaif dengan mu'tamad ni perut saja. Perut dia ni, perut ni itu qaul mu'tamad mesti kena tonyoh ke perut ni. Tak memadai hujung saja. Bukan kuku, hujung. Tak memadai hujung saja, kena perut ni. Itu beza dhaif dengan mu'tamad. Lepas tu di sini dia kata wajib dikenakan pada lantai. Apa dia kena pada lantai tu? Perut jari kaki. Bukan saja jari kaki, tapi perut. Ini qaul mu'tamad. Adapun jari kaki semua ulama kata wajib kena. Bukan khilaf di situ. Jari kaki wajib rapat tempat sujud. Yang duk berkhilaf ini perut tu. Perut jari kaki tu adakah wajib kena juga? Itu baru khilaf. Maknanya tuan-puan, kalau orang pacak saja sah sujud dia. Jangan terangkat je. Jangan sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun. Dah okey, dah dinamakan sujud. Cuma nak cantiknya ikut qaul mu'tamad, kena tekan sedikit bagi lentik dia punya lantai itu perut anak jari supaya kena. Habis. Seterusnya syarat yang ketiga. Syarat yang kedua, qala al-musannif rahimahullahu taala. Dan dahi itu, ini syarat yang ketiga. Dan dahi itu ditekankan ke tempat sujud ikut berat kepalanya. Dahi itu ditekankan ke tempat sujud. Ni pun dia ada khilaf. Mu'tamad kena tekan, bukan letak saja. Bukan letak saja. Dia kena tekan. Imam Haramain kata tak perlu tekan. Lepas saja. Tapi tak boleh tahan. Tahan tu tidak sah. Maksud apa tahan tuan-puan? Ada setengah orang dia takut pasir-pasir yang ni tak jadi isu lah. Kapek ni tergelam sangat, kita lepas memang tak ada jadi isu dah. Kita atas contoh atas lantai, atas simen, atas mabuk dan sebagainya. Ada bukan debu, ada dia punya pasir kecil. Kita takut terkena dahi kita ni, kita pun letak hanya rapat aja. Tak lepas pun. Kalau lepas dia kata kena sakit dahi kita. Kalau ada pasir halus-halus tu, kalau kita lepas, tergelam ni ke pasir ni, masuk dalam dahi ni. Dahi dia ni, lembut sangat dahi, masuk habis, melekat habis pasir ni. Maka dia buat macam mana? Dia letak aja. Jadi dia tak lepas lah, dia tahan ni, tahan dua ni. Letak. Maka itu tidak sah. Dia kena lepaskan. Jangan duduk, orang panggil apa, tahan. Lepaskan.
Tapi kalau muktamad mengatakan bukan sekadar lepas, tapi kena tekan dahi itu. Tu. Iman Haramai kata tak perlu tekan. Tu pun khilaf juga. Kita ambil yang muktamad. Berkhilaf tu lah. Tak larat tu pun nak ingat. Ambil yang kita dah buat tu lah. Sah dah tu. Cuma ingat satu je. Jangan taham yang tu tidak sah. Ada orang, dia sujud, tiba-tiba terasa sakit. Oh, pasir ni. Terus dia angkat. Angkat taham lah. Tu tak boleh. Menaham itu tak dibenarkan. Cara yang ketiga dia kata apa? Wajib dahi itu ditekankan ke tempat sujud. Ikut berat kepalanya. Sekiranya kalau ada kapah di situ, nasaya kejap dia. Maksudnya, dia tak taham lah. Kalau kapah ada di dahi dia tu, rapat kapah tu. Maksud dia tak taham. Dia lepas betul-betul. Tu. Habis. Seterusnya tuan. Syarat yang keempat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Di kitab kita ni dia tak ada nombor tu, dia main koma-koma je lah. Dan pun tak ada. Manakala punggungnya lebih tinggi. Ini syarat seterusnya. Manakala syarat sah sujud yang seterusnya. Dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i berbeza mazhab lain. Apa dia? Punggung orang sujud lebih tinggi daripada kepalanya. Tak boleh sama. Kalau dia sujud atas tangga ke atas benda yang tinggi, maka ketinggian benda itu, punggung dia dengan sujud dia ini, benda di depan dia ini sama paras dengan punggung, maka tidak sah sujud. Ini kita dah ulang banyak kali sebelum pada. Ya. Pakai? Okey. Songkok tak pakai? Pakai jubah tak pakai songkok? Lepas tu, nak tanya hukum boleh ke tidak? Okey. Apa hukum jubah pakai? Songkok tak pakai? Jubah pakailah, takkan jubah jam lah. Ni lari kita pun lari. Songkok dah lah tak pakai, tak apa yang tu. Jubah pun tak pakai. Patut pakai, tak pakai apa lah. Kalau pakai baju Melayu tak apa lah tu. Maksud jubah pun tak pakai, songkok pun tak pakai, kain pun tak pakai. Kalau jubah tak pakai, pakai kain tak jadi isu. Dia sembahyang tak pakai baju. Cuma ni cerita samalah hukum yang abang tanya ni. Tak pakai kopiah, tak pakai baju. Apa hukum dia? Hukum tuan-puan, solat tak pakai baju, hukum dia adalah makruh. Sah makruh. Tak ada pahala. Tapi kalau kita tuan-puan pakai baju, ada pahala sunat. Bukan pahala wajib. Pahala semayang dapat, pahala sunat memakai baju pun dapat. Dapat pahala tu. Sama juga hukum sembahyang tak pakai apa pun. Tak ada menjadi isu. Tetapi ulama kata makruh. Kena letak juga. Songkok pun tak apa, kopiah pun tak apa. Serban tu dia afdal lah. Nak lagi lebih, pahala lebih, kena buat benda berat lah. Benda berat ni maksudnya serban lah. Jangan buat kepala, topi glider pula. Topi glider pun berat juga Ustaz. Bukan kira berat timbangan. Makruh boleh sah. Jangan tak pakai seluar, yang tu tak sah lah. Ataupun dia pakai seluar tapi pusat nampak, tak sah juga. Tak sah. Jahit. Dahi. Tak boleh sujud. Tak boleh basuh. Maksudnya ganti sujud. Dia tak boleh sujud sempurna lah. Boleh. Dia tak boleh sujud sempurna. Maksud dah hari dia tak boleh sujud. Sakit. Maksud tak boleh sujud ni sakit lah. Jadi tak apa lah tujuh. Cara dia macam mana? Sujud seperti rokok lah. Sujud seperti rokok sebab sakit kan. Rendah, kena rendah. Rendah lagi daripada rokok. Jangan sama dengan rokok. Kena rendah lagi daripada rokok. Cuma dahi je tak boleh. Dahi je. Jadi rendah tu sekadar kemampuan je lah. Okay, habis. Okay, boleh tu. Jangan soalan pelik-pelik tu.
Seluar apa? Seluar jin. Oh, terkejut tak siap kita. Okey, ini antara memang sangat-sangat familiar. Kita perlu bantu. Kadang-kadang dia tak sedar. Ya, dia tak perasan. Dia memang kita sebut, macam Datuk sebut contoh seluar jin tu yang familiar lah. Tak semesti seluar jin. Apa pun seluar. Kadang-kadang pakai kain pun sama juga. Pakai sarung telodek. Sama je. Apabila sujud, nampak kawasan daripada atas. Bukan daripada bawah. Nampak daripada atas aurah dia. Kan kita sujud, dia pakai telipingan. Dia pakai. Cuma isu dia nampak kawasan, walaupun dia pakai telipingan, walaupun dia ikat kemah telipingan dia, tetap nampak lurah. Dua lurah tu nampak. Sah? Tak sah. Sebab nampak daripada pihak atas. Dia panggil kita dah bincang sebelum pada ni, teknik menutup aurah. Dia cara dia. Cara macam mana? Tutup pihak atas dengan cara keliling tutup. Tak boleh tutup separuh. Keliling maksud apa? Depan, belakang, kiri, kanan. Dia kena keliling. Tak boleh nampak dari pihak atas. Pandangan pihak atas, aurah. Aurah ni kawasan wajib katuk. Tak boleh bagi nampak. Kalau daripada pihak bawah, okey. Dia teknik atas saja. Bawah tak wajib. Itu kena faham juga. Ada duk intai bawah. Tak apa intai bawah. Biar nampak sampai ke saran pun. Tak apa. Memanglah orang dulu semayang bawah. Dia tak ada macam rumah kita sekarang ni. Rumah orang dulu kan. Rumah orang dulu papan tu nampak. Lepas tu dia tak ada rumah yang rendah. Rumah tinggi. Bawah tu boleh parkir kereta. Boleh parkir motor. Rumah saya dulu macam tu. Di kampung. Sampai hari ni masih ada lagi. Boleh parking bawah tu. Tak. Papan topan dia jarang. Bukan dekat-dekat. Kita duduk bawah tu, kita intai, awal semaya atas, nampak habis. Pakai atas, nampak. Memang dia pakai kain sarung. Nampak habis tu. Dengan sarang-sarang, dengan burung-burung. Lepas tu, sah. Kenapa? Kerana cara tutup aurah, teknik dia ialah tutup pihak atas dan keliling. Bawah tak wajib katuk, pihak bawah. Maksudnya tak wajib keliling lah. Katuk daripada pusat hingga lutut. Lutut itu tak wajib dikelilingkan. Bukanlah lutut ni kena kemah tuan-puan. Kena buat macam tu di lutut ni. Tak wajib. Lepaskan je di lutut. Tapi atas kena. Atas kena kemas. Atas. Sebab itu yang Datuk tanya ni, apabila dia rokok saja tuan-puan, dia nampak lurah tu. Banyak anak-anak muda. Anak-anak tua pun ada juga. Cuma tak ramai lah orang tua ni. Dia tahu, dia perasan. Orang muda dia tak perasan. Jadi cara dia mudah saja. Ambil kain borok, padat masuk. Sebab belakang ni dah dia ada kosong tuan-puan. Jadi kena masukkan benda lah. Paling mudahnya berbaju kat dalam lah, tie in lah. Itu cara mudah. Bila dia tak nak tie in kan, ambil lah apa-apa. Padat je masuk bawah ni. Ambil stocking dia ke, padat ambil kain borok ke, padat bawah tu bagi tak nampak. Dia rokok dah tak keluar dah. Sebab apa? Sebab ada stocking ni. Itu cara dia. Okey, wuduk okey. Dia repeat solat saja. Wuduk okey. Jadi apabila tak sah sembahyang, dia tidak memberi kesan kepada wuduk. Wuduk dia okey. Cuma dia kena qada lain. Ataupun dia kena, kalau masa masih ada, kena repeat lah. Tak perlu qada lain kerana masa masih ada. Betul. Menjadi kewajipan kepada orang belakang, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kena wajib tegur. Kita dah cakap, adik, nampak ni dik tak boleh ni. Dia tak nak dengar juga. Okeylah, kita dah tanggungjawab kita dah lepas dah bantu dia. Pahala besar kita bantu dia. Menyelamatkan sembahyang dia. Tak tahu siapa pun tengok. Kera je tengok. Kera boleh senyum je. Tu tak. Mau dia tak dekor sembahyang tak pakai baju. Sembahyang tak pakai baju dengan kain-kain pun dia selok ke atas. Tak ada siapa tahu pun. Itu tak sah je lah. Tak ada siapa nak bantu. Apa dia? Songkok? Dia tak pakai songkok. Tu tak boleh. Dia rambut panjang, songkok tak pakai, kopiah tak pakai, dia sujud teralah dengan rambut dia. Tak boleh tu. Sujud teralah dengan rambut tak boleh. Macam kita sujud teralas dengan lengan baju kita, kain ekor serban kita,
kain syar kita, benih bergeraknya, kita bergeraknya kain tu, tak boleh kita sujud atas tu, tak sah. Tak sah. Okay, habis sikit lagi tuan-puan sebelum kita nak cerita ada 6 perkara sunat. 6 perkara sunat ni mudah saja express sebab kita dah buat. Cuma kita nak elaborate saja, oh sunat. Ni mudah saja sunat ni. Habis. Sebelum saya terlupa. Dia tak pakai baju makruh, pakai baju singlet pun makruh tuan-puan. Pakai baju singlet, bukan baju t-shirt, singlet. Bukan. Ni tak ada bau nampak buah petiak tu. Apa panggil tu? Singlet, bukan singlet Singlet tu pun makruh. Pernah buat? Oh, pernah jadi makmum. Tu imam macam tu. Oh, tu Arab kalau boleh pakai. Pakai pakai seluar pendek lah, tapi tutup aurat. Boleh. Dia cuma dia makruh, sah sembahyang dia boleh diikut. Cuma kalau ada orang lain, afdal orang jadi imam. Kalau ada orang yang sempurna, afdal orang lain jadi imam. Cuma kalau kita tengok basic bacaan dia okey, rokok semua cantik, tak ada perkara batal, sah. Cuma bukanlah terbaik untuk jadi imam. Pakaian dia tu dia makruh. Orang yang makruh. Makmum kita ikut sah. Sah. Dah tak ada pilihan lain, tapi kalau ada pilihan lain, tolaklah orang yang elok jadi imam. Sebab dia melakukan makruh bukan pada bacaan, bukan. Bacaan elok, rokok cantik semua. Cuma pakaiannya dia tak pakai baju. Macam gitulah laki untuk suami tak pakai baju. Isteri ikut boleh tak? Boleh. Tak ada masalah apa. Tak pakai baju tu makruh. Dah saya nak ikut boleh? Bolehlah ikut. Bukan sah, cuma makruh. Ada setengah orang dah cak lagi soalan. Perempuan biasa soalan. Ustaz, saya tak pakai underwear. Sah? Dia tanya soalan macam tu. Tak pakai underwear sah tak? Saya kata kenapa? Yalah tak pakai seluar. Seluar dalam, bapak seluar pakai. Dia takut. Rupanya boleh jadilah dia teringat ataupun dia belajar mana-mana, kena pakai seluar. Dia dengar seluar je. Orang kata seluar. Dia pun maksud bukan seluar dalam tu, hak luar ni. Bukan pakai anak seluar tu. Yang wajib nak pakai seluar. Bukan seluar, bukan anak seluar tu. Ya? Memanglah Haji tak apa. Saya rasa lah isu pakai seluar dalam ni, isu ni tuan-puan. Isu orang tengok bawah nampak. Itu dia kata tak sah tu. Kalau kita rokok, aci intai memang nampak. Kata akan underwear. Mana intai memang nampak lah. Intai siapa suruh intai. Tapi kalau dia pakai underwear, tak nampak. Maksud tak nampak benda tu lah. Takat nampak pohon apa, tak apa. Mungkin. Tu mengaji ni kena pelebih lah tuan-puan. Kalau mengaji dia setakat separuh, kesian tu. Kesian. Maknanya kalau dia terlupa pakai underwear, tak sah sembahyang dia. Tak kesian dia. Duk fahaman tak betul tu. Padahlah muka siapa tak mengaji. Mengaji separuh saja. Dengar pakai seluar. Habis tu mana? Last sekali. Dia ada 5 saja. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Yang kelima tu, perenggan bawah. Hendaklah sujud itu, tulis kelima, dilakukan dengan qasar. Ini syarat yang kelima. Maka jika ia terjatuh tengah-tengah sembahyang tersungkur, tiba-tiba bongkoknya itu hendak dijadikan sujud, nasai tidak memadai. Dia kena sujud ada niat. Tak boleh tiba-tiba jatuh terus dia kata aku sujudlah ni. Tak boleh. Ini mudah saja tuan-tuan. Malahan kenalah bangkit dahulu kemudian baru sujud. Sekiranya seorang tersujud atau atas benda yang tajam. Ini last sekali tuan-tuan. Ini isu sajalah. Kerana kesakitannya harus dikisut. Dikisut ni dialih dahinya dengan tiada angkat. Jangan angkat. Kalau dia sujud tuan-puan tiba-tiba kena atas batu kecil, atas pasir, terasa sakit, dia pun nak angkat parking tempat lain. Sujud tempat lain tak boleh. Tapi alih boleh. Jangan angkat kepala. Alih slow-slow, maknanya tonyo pindah tempat. Masuk pindah tempat jangan angkat. Kita kadang-kadang angkat dulu, hantam sekali lagi.
Tak boleh. Tu sujud jadi 2 kali. Dia kena sekali sujud saja. Sujud pertama. Kali kedua baru sekali sujud kali kedua, baru kali kedua. Ini sujud kali pertama, jangan angkat lagi. Nak pindah itu tonyo slow-slow je. Tu dia kata kesok tu bahasa petani lah tuan. Kesok. Maksudnya pindah alih tanpa diangkat. Tetapi jika diangkat dan dialih sebelum ada tamakninah, tiada mengapa. Tu tak ada tamakninah sebab tak sah lagi. Okeylah. Dan jika sudah ada tamakninah, nescaya tidak sah kerana bertambah sujud jadi 3 kali. Ini simple saja. Baik. InsyaAllah kita akan sambung ke 8 tuan-tuan bulan depan, iaitu duduk antara 2 sujud masuk rukun baru ataupun subtopik baru, iaitu rukun yang ke-8 daripada 13 rukun. Last kali tuan-tuan, kita nak buat kesimpulan berkaitan dengan perkara wajib dah settle, atau 5 syarat wajib ketika kita sujud mesti kita jaga, mesti kita patuhi 5 syarat ini. Cuma kita nak combinekan ataupun kita nak buat antara wajib dan kita nak jaga perkara sunat supaya ada pahala wajib dan ada pahala sunat. Benda ni kita dah buat tuan-tuan, cuma kita nak detail. Kita nak jelas. Oh, yang kita buat ini rupanya yang ni wajib, yang ni sunat untuk tambah pahala kita. Sebab ulama sebut, selalu saya sebut, ulama sebut nak dapat pahala sunat mesti buat betul dan tahu. Bukan kebetulan, tak boleh. Dia kena kita tahu ini memang sunat dan praktik kita memang betul menepati dengan peraturan ini ditetapkan oleh syarak. Baru dapat pahala. Baik, apa dia sunat tuan-tuan? Ada 6 perkara sunat. Yang pertama ni ialah, ini sunat tuan-tuan. Yang pertama, sunat turun dari sudut perbuatan tuan-tuan. Bukan ucapan. Semua kita sebut 6 benda ni dari sudut perbuatan. Sunat kita turun dalam keadaan tertib mengikut susunan anggota 7-2-2-2-1 ini. Dalam keadaan tertib mengikut susunan anggota. Dia mula mana? Mula dengan 2 kepala lutut. Dan 2 tangan dan dahi. Ikut sunat tu. Boleh kita terjun tangan dulu, boleh tuan-tuan. Kaki, 2 kepala lutut tak rapat lagi. Tapi tangan kita dah rapat dah. Boleh tak buat macam tu? Boleh. Cuma tak dapat pahala sunat. Melainkan dia sakit. Tu tak jadi isu lah. Kita tak boleh kena bertongkat dulu. Kena turun tangan dulu. Nak cover supaya lutut kita tak sakit. Ini tak menjadi perbincangan kita. Sebab apa? Sebab itu di luar perbincangan. Kerana bukan sengaja. Ini kita kira ni kalau kita mampu buat. Boleh tak susun macam tu? Boleh. Dapat pahala sunat. Sunat apa? Sunat menyusun mengikut susunan anggota. Kena turun 2 kepala lutut dulu. Baru 2 tangan. Baru kepala. Itu sunat. Boleh terjun dulu. Jangan buatlah. Orang yang tak tahan kena buatlah. Orang sakit jangan duduk bertahan juga. Dan dia tak mampu. Tuan-tuan, contoh sakit lutut tuan-tuan, kita kena tahan dulu dengan tangan. Barulah kita boleh letak slow-slow lutut ni. Bukan buat macam tu siap kita dia orang muda. Dia tonyoh 2 kepala lutut, parking tu hantam. Oh dia parking. 2 kepala lutut. Jadi kita ni orang bagi orang yang orang panggil apa, anak-anak muda semua ni, kita ni semua muda-muda ni, kita kena tangan dulu. Baru letak lutut. Boleh tak? Boleh. Tak menjadi isu. Cuma kita tak mampu buat sunat. Tapi bagi orang yang mampu buat sunat tuan-tuan, jangan ada orang muda dia tak tahu tuan-tuan. Dia muda. Belas-belasan tahun. Tapi dia turun tangan dulu. Kenapa dia tak tahu? Sunat turun 2 lutut dulu. Bukan dia sengaja, bukan dia pasal dia sakit tak. Ini rugilah. Orang sakit tak apalah, dia tak settle. Yang kedua tuan-tuan, sunat yang kedua pula. Sunat yang kedua iaitu merapatkan hidung ke tempat sujud. 2 sunat. Ini dia ada 6 semua tuan-tuan. 6 ni semua kita buat. Rapat hidung tempat sujud. Memang jarang tuan-tuan hidung kita tak rapat. Biasanya rapat lah. Melainkan dia
payah sangat nak rapat, tak perlu tekan lah. Tak perlulah tekan. Kalau ada lah kita payah sangat nak rapat hidung ni, biasanya memang sujud rapat hidung lah. Biasanya. Kalau lah kok ada hidung dia ni, payah nak rapat. Dia kata hidung saya tak apa tinggi semua. Sama je hidung ni. Macam mana nak buat? Tak boleh buat lah. Dah tak rapat. Tekan-tekan tak rapat. Tak perlu. Yang ketiga. Yang ketiga ni, sunat angin lelaki. Lelaki. Yang ni untuk lelaki. Sunat bagi lelaki merenggankan dua lengan daripada dua rusuknya. Sunat ni, perempuan dia lain. Yang ni untuk lelaki tu. Sekejap kita cerita perempuan. Jangan tiru macam lelaki, tak boleh, makruh. Lelaki pula tak boleh tiru macam perempuan, makruh. Yang ketiga ni apa tuan-tuan? Sunat bagi lelaki merenggankan, buka sedikit. Jangan buka banyak. Ni, buka sikit je. Merenggankan dua lengan daripada dua rusuk. Ni rusuk kita. Kita jangan buat macam ni, sujud. Sujud macam ni. Sujud buka. Jangan buka banyak. Dia ganggu orang sebelah. Ada setengah tu dia buka ni. Lengan dia atas muka kita. Lengan ni. Lengan dia ni. Berselisih dengan kita. Ni dia pakai macam tu. Pakai macam tu. Buat macam pakai kereta tu. Pakai ni nak kawasan luar. Ni. Tak boleh. Makruh tu. Kena buka sedikit je. Tapi jangan rapat. Ada orang tuan-tuan dia rapatkan. Ni, macam pondan tu. Ni. Macam sejuk tu. Sejuk pakai baju sejuk lah. Tak payah duk rapat sangat. Ni. Ini perempuan. Sebab tu, untuk perempuan, kakak-kakak kita, dia kena rapat. Dia tak boleh buka renggan macam lelaki. Kalau dia buat renggan macam lelaki macam tu, makruh. Kenapa? Kerana sunat bagi perempuan kena rapatkan dua kiri kanan ke dua rusuk dia. Kena buat macam tu. Dia perempuan semua rapat. Dia ni pun rapat. Qiyam pun sunat rapat. Ni, qiyam. Kita buka qiyam kita, perempuan, qiyam kita macam tu. Bukan macam tu. Ni, macam tu je. Tapi perempuan dia sunat. Ni. Dia sunat macam tu. Bahasa saya panggil kepik. Sunat. Rapatlah mata kepik ni. Ni. Tu belah kiri tu, itu perbincangan para ulama. Bukan, setengah ulama kata tidak ada hadis. Ini, panggil apa? Trend ulama tu sufi. Belah kiri. Beratkan sebelah kiri. Itu rapat satu, beratkan sebelah kiri. Macam tu. Okey, 3 Yang keempat. Yang keempat, tuan-puan, sunat merenggankan dua lututnya. Dua lutut, jangan rapat. Dua lutut kita ni, kita buka. Jangan luas sangat. Buka. Kan setengah ada orang, dia sujud, dua lutut dia pun rapat. Dua lutut dia ni bertembung. Macam tu. Sujud dua lutut, kepik. Itu bagi perempuan dah lah. Perempuan dia semua dia kena rapat. Okay, serta tuan-puan ni memang kita buat ni, jangan rapat sangat, jangan. Dia ni kalau silap teknik nombor 5 ni. Kalau nombor 5 ni silap, dia akan silap nombor 4. Kalau dia rapat nombor 5, nombor 4 dia rapat. Nombor 4 renggan. Renggan dua kepala lutut. Nak renggan dua kepala lutut macam mana tuan-puan? Yang kelima kena buat. Sunat yang kelima apa? Merenggankan dua kaki. Jangan dua kaki dia rapat. Dua kaki kiri kanan rapat. Dia kena buka. Sekadar mana buka, jangan luas sangat. Sekadar sekira-kira sejengkal. Lebih kurang lah. Lebih pun tak apalah. Kurang pun tak apalah. Boleh panggil lebih kurang. Sejengkal dia buka. Lepas tu kita solat tuan-puan. Solat ni, kita jangan kangkang luas sangat. Tengah orang tu dia kangkang tu sakat boleh. Ni. Dia kangkang ni sejengkal saja. Dia tu kita panggil protokol. Dia ada etika yang Nabi tetap. Dia bukan buka luas. Dan bukan rapat macam tu. Tu pun makruh juga, rapat macam tu. Sama kan? Dia kena sekadar sejengkal. Kalau nak tahu, nak tapi tak payah buat lah. Setengah orang tuan-puan dia betul. Dia tak pandai nak agak, siap macam tu. Betul. Lurus benda. Dia bawa pembaris takbir. Takbir kena bawa pembaris sama. Kan takbir kan kena sama. Ukur dulu.
Ni sama ni. Takbir kita dah belajar gitu kan? Takbir sama. Sama tak? Sama tak? Oh, jenuh. 2 minit dulu kat situ tu. Kaki 2 minit. Syaitan kacau tu kan. Awas. Dia anggaran saja. Maknanya lebih kurang macam tu. Jadi kalau renggan itu kita buat di kaki tumpuan, dia akan 2 kepala lutut auto akan renggang. Mana dapat sunat 2 kepala lutut kita dapat sunat, 2 kaki kita renggan sunat, 2 kepala lutut kita renggan sunat, 2 ke kiri kanan tangan renggan sunat, 3. Dan last sekali tumpuan iaitu yang ke-6. Habis dah. Yang ke-6 ni mudah saja. Yang ke-6 apa dia? Sunat lelaki dan perempuan. Yang tadi 3 tadi lelaki je renggang tu, perempuan rapat. Kaki ni tumpuan, perempuan pun rapat kaki. Kaki kalau dia sujud perempuan sunat rapatkan, lutut pun sunat rapatkan, dan kiri kanan tangan rapatkan kerusuk. Ini siapa? Perempuan. Kita tak boleh tiru perempuan. Tak boleh persamaan gender pada etika sembahyang. Sembahyang pun Allah dah buat asin. Tak boleh tuntut hak persamaan. Tak boleh. Sebab apa? Memang Allah Ta'ala buat siap. Kalau buat juga, tiru juga, menyebabkan makruh hukum dia. Makruh. 3 tadi. Baik, yang ni sama. Sunat yang ke-6. Lelaki dan perempuan hunjurkan. Hunjur. Yang macam Datuk buat tadi, sengit kan? Tu tak sunat. Kan ada setengah kita nak kembankan, kita buat macam ni, sujud. Tangan dia ni, sebab apa? Sebab dia naik. Yang sunat macam ni, hunjurkan. Dua-dua ni tuan-puan, hunjur ke arah kiblat. Hunjurkan semua kepala anak jari ke arah kiblat. Ni, semua kepala anak jari, dia menuntut hak untuk kiblat juga. Sunat. Jangan sengit kiri, jangan terlampau masuk macam ni. Jangan macam ni, jangan macam tu. Hunjur kaki. Hunjur kaki, hunjur ke depan. Tu. Ini 6 ni asas lah. Ada lagi banyak lagi tu panah. Yang lain setengah ulama kata jangan rapatkan macam tu, renggangkan sedikit. Jari-jari ni pula renggangkan sedikit. Hunjur ke depan ke arah kiblat dan renggangkan sedikit. Itu cuma kita cerita ini 6 perkara asas di dalam sujud. Habis wallahu alam tuan. Insya-Allah kita akan sambung rukun yang ke-8 bulan depan tuan. Insya-Allah 8, 9, 10 yang ringkas-ringkas tapi yang mudah-mudah kita akan ekspreskan tuan. Yang mana perlukan pendetailan baru kita akan detailkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.